Dalam pada kita melihat ke hadapan, kita perlu melihat sedikit beranjak ke belakang kerana pandemik COVID-19 memberikan kesan yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Apatah lagi mereka yang terlibat secara langsung dan juga terkesan secara langsung apabila kehilangan ahli keluarga, apabila kawasan kampung mereka dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, terpaksa berkurung di dalam rumah selama sebulan, kehilangan orang yang tersayang, kehilangan rakan-rakan. Sudah pasti itu memberikan kesan dan juga memberikan cabaran yang cukup besar untuk meneruskan kehidupan seterusnya. Dan bagaimana kita mempelajari hikmah, kita mempelajari sesuatu daripada apa yang kita laksanakan sejak sebulan yang setengah ini, itu yang saya ingin bersama dengan saudara Sarlan Yasmin, merupakan Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid. Kampung Ibrahim Majid baru sahaja dilepaskan daripada kawasan PKPD pada 28 April lalu. Assalamualaikum Wak Sarlan, apa khabar? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Ramadan, menyambut Ramadan selepas PKPD itu dilepaskan berakhir 28 April yang lalu? Wak Sarlan kata minta orang kampung tak payah buat kenduri untuk bersyukur. Tetapi bagaimana sebenarnya Wak Sarlan? Kerana kita yang tak berada dalam PKPD ni tak tahu bagaimana keadaannya duduk dalam rumah selama sebulan. Jadi tak jumpa kawan-kawan. Apabila ditamatkan PKPD itu, bagaimana penduduk kampung di kampung Datuk Ibrahim Majid, Wak? Di kampung tempat saya ni suasana masih macam biasa, tapi bila dibuka pada 28 hari bulan tadi, kemudian bukan dibuka seterusnya, tapi ada kawalan juga. Tidak maksud saya dibuka tapi bukan dibebaskan. Jadi Wak, bagaimana sebenarnya penduduk kampung mengetahui bahawa ya benar penduduk kampung berdepan dengan ancaman yang sebenar? Wak sendiri ada kehilangan ataupun rakan-rakan yang dijangkiti COVID-19. Bahaya COVID-19 itu berada di depan mata sendiri. Jadi apabila Perdana Menteri kata pagi tadi bahawa sektor perniagaan boleh dimulakan pada 4 Mei ini dengan berhati-hati, apa yang kita tergambar dalam fikiran Wak pada ketika itu? Gambaran saya boleh macam dibuka, tapi keadaan orang kampung masih gairah, rasanya macam gairah nak keluar juga. Tapi oleh kerana pemerintah mengarahkan supaya jangan gairah sangat untuk keluar. Sekiranya anda mau keluar juga, kenalah dengan pegawai yang di Sekatan Jalan Raya itu, isi borang nak ke mana. Tinggalkan IC, pergi saringan dulu ke apa. Jadi menjadi tanda tanyalah pada penduduk-penduduk kat sini, kenapa bila dah dibebaskan tapi masih ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi saya kena jelaskanlah pada dia lah, sebenarnya kita ni walaupun dibebaskan tapi kita ni masih di dalam kawalan. Tapi susah tak Wak orang kampung untuk mengikut dan juga mematuhi kawalan pergerakan ini Wak? Rasa saya diorang tak ada masalah. Boleh ikut. Boleh ikut apa arahan orang semualah, boleh ikut semua. Dan sebulan duduk di rumah terkurung ketika PKPD itu Wak, apa pengajaran yang paling dirasai oleh penduduk kampung? Pengajaran kita memang rasanya memang agak bingung sikit pengajarannya. Ini adalah satu pengajaran untuk kita semua bila berlaku wabak macam ini kan. Jadi kita sudah ikut arahannya. Masalah lah bagi orang kampung sebabnya dah 1 bulan kita dah mengalami dikurung, tak boleh keluar. Jadi tak ada masalah lah bagi saya lah. Bagi orang kampung pun tak ada masalah. Ikut saja arahannya. Kalau dapat diceritakan Wak, di kampung Wak sendiri, berapa ramai yang terkesan akibat COVID-19 tempoh hari
dan saya difahamkan juga kalau di sekitar Bandar Baru Datuk Abdullah Ibrahim Majid dan juga kampung Datuk Ibrahim Majid, jumlah mereka yang terkorban juga ada juga yang terkorban kerana COVID-19. Tapi kalau yang Wak kenal sendiri, berapa ramai yang dijangkiti COVID-19 dan ada tak yang meninggal dunia, Wak? Di kampung tempat saya, khususnya di kampung Datuk Ibrahim Majid, sebenarnya ada juga yang kena jangkitan COVID-19 ni, tapi jumlahnya tak ramai. Setakat dalam 5 atau 6 orang saja yang dijangkiti. Yang di kuarantin di hospital pun ada, tapi tak ramailah jumlahnya, dalam bawah 10 orang lah. Tetapi kalau kita tengok di Bandar Baru Ibrahim Majid, jumlah yang dijangkiti dan dibawa ke hospital dan dirawat lebih kurang ada dalam dekat hampir 200 orang lah. Ya, yang telah meninggal yang disahkan dijangkiti COVID-19 ni adalah tempat saya ni ada 4 orang. Itulah yang telah meninggal lah. Dan Wak kena rapat dengan yang meninggal tu, Wak? Memang terlalu rapat. Terlalu rapat dan kalau nak diikutkan satu jamaah masjid, satu jamaah, satu kariah nak ikutkan. Tapi oleh kerana saya ni termasuk dalam kariah kampung Datuk Ibrahim Majid, jadi saya ni kena, apa kata orang tu, di Ibrahim Majid pun ada, di Bandar Baru pun ada. Gitulah. Jadi satu kariah dengan saya. Wak, macam mana kariah masjid selepas sebulan setengah kita tidak dapat solat jemaah bersama-sama, bulan Ramadan juga tidak disambut dengan tarawih, kita tidak dapat murih bersama, nak bertukar-tukar makanan bersama dengan jiran tidak boleh dilakukan. Jadi bagaimana perasaan mereka, Wak? Adakah semuanya faham situasi sekarang kita perlu berkorban dan semuanya menyedari bahawa kepentingan untuk kita mematuhi peraturan dan sebagainya? Apa perbualan kalau dalam WhatsApp group kariah masjid ataupun perbualan bersama dengan rakan-rakan yang lain, Wak? Perbualan kita bila saya mengikuti pembahagian barang-barang makanan, sumbangan bantuan daripada JKM, bila saya berkumpul dengan mereka, mereka ikut arahan. Sebahagian yang ahli-ahli rela khususnya, memang kita buat pos tu di kawasan surau. Jadi setiap waktu tu kita berjemaah dengan ahli-ahli rela kita ataupun anggota-anggota polis, keselamatan. Jadi kita berjemaah. Jadi yang bagi pihak orang kampung, penduduk, jadi dia dah kena ikut arahan, tapi dia tak ada rasa macam merongut, tak boleh berjamaah, tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh tarawih, tak boleh apa itu. Memang dah arahan daripada seluruh negara macam itu, jadi mereka pun tidak ada apa-apa komen dah pada saya. Macam mana Wak boleh lakukan itu sebagai ketua kampung? Bagaimana Wak bercakap dengan anak-anak buah, dengan penduduk-penduduk kampung dan mereka mendapat maklumat yang betul, patuh kepada arahan dan sebagainya? Mungkin sukar pada awal-awal tu, tapi macam mana kalau ada perkembangan terbaru dan sebagainya, Wak sebagai ketua kampung bagaimana sampaikan kepada anak-anak buah dan juga orang-orang kampung? Penyampaian saya melalui WhatsApp ataupun dalam kita berkumpul pembahagian bantuan. Lagi satu, pihak berkuasa memang setiap hari ada ronda di dalam kampung saya dengan mengatakan tak boleh keluar, kena ikut arahan. Jadi setiap waktu kenderaan penerangan tu sentiasa meronda di tempat kampung saya. Dalam satu hari tu ada dalam 3 kali, 4 kali. Kemudian sebelah malamnya ada pihak tentera ada memasang drone tu daripada atas. Itu pun ada membunyikan suara amaran. Jadi orang kampung sudah faham apa yang dimaksudkan oleh pemerintah tu semua tu. Jadi, itu dah kira dah terbiasa dah tu, malam-malam dengar bunyi drone, dengar bunyi. Dah terbiasa dah, betul. Jadi bila PKPD dah ditamatkan tu macam terngiang-ngiang tak bunyinya? Rasanya dalam 2 hari ni dah tak ada lagi lah. Dah tak ada lagi tu?
Dah 2 hari dah, 2 hari dah tak ada dah. Jadi bagaimana Wak, bila dah 2 hari dah tak ada, bagaimana menjalani kehidupan, boleh dikatakan kehidupan yang baru selepas PKPD itu? Jadi ada tak perkara-perkara penduduk-penduduk kampung yang mungkin rasa, ya kita duduk rumah sebulan, berkurung dan sebagainya. Ada yang mungkin lemah semangat, yang rasa kurang bermotivasi dan sebagainya. Ada tak Wak? Rasanya tak ada. Jadi bila dia dipersoalkan begitu, jawapan saya, kita tunggu saja setelah PKP ini selesai, sudah habis, keadaannya sudah baik, barulah maknanya nanti kita berjumpa di jamaah masjid ataupun surau ke di mana-mana. Jadi kita akan buat kepahaman lah pada dia orang semua. Jadi rasanya dia orang tak ada masalah apa-apa lah bagi orang kampung tu saya ni. Untung Wak dapat orang anak-anak buah yang mendengar cakap dan juga senang untuk patuh dan sebagainya. Wak, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Tetapi selepas ni saya nak tanya, ini bulan puasa, sudah pasti kalau raya nanti ada yang kata menunggu anak nak pulang dan sebagainya. Tapi itu masih lagi tidak boleh dilakukan. Satu perkara. Kedua, kebajikan penduduk kampung macam mana? Apabila kita kata sektor ekonomi dah dibuka ni, ada tak yang bekerja di daerah-daerah lain ke? Bagaimana, ada ke yang hilang mata pencarian? Dan juga kalau nak dibantu, apa cara yang kita boleh bantu? Itu kita kongsikan sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Wak Salan Yasmin, Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid akan bersama kita lagi selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Saudara Salan Yasmin, Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid dari Simpang Renggam masih lagi bersama kita dalam Buletin Awani Khas langsung melalui Skype. Wak Salan, kalau dapat diceritakan Wak Salan, ada tak perubahan orang kampung? Kerana COVID ni masalah kesihatan dan kita disarankan untuk sentiasa basuh tangan, jaga kebersihan, jaga jarak kita. Kalau nak berbual tidak boleh lagi dekat-dekat, kena jarak 1 meter dan juga berkunjung dari rumah ke rumah dah tak boleh lagi. Jadi kalau daripada aspek kebersihan Wak, nampak tak yang masyarakat di kampung Wak tu ada perubahannya? Tidak perlu dikata, mereka dah tahu kena sentiasa basuh tangan, pakai topeng, kena pakai hand sanitizer dan sebagainya. Nampak tak perubahan tu, Wak? Ya, memang nampak sangat perubahan tu. Warga saya bila ke mana sahaja, dia akan pakai penutup muka dan hidung tu. Dan bila sampai saja ke mana-mana lokasi, dia akan cuci tangan dan membersihkan dirinya lah. Jadi bagi mereka memang dah macam jadi amalan biasa dah. Dan tidak perlu diajar dan tak perlu diingatkan, mereka dah menjadikan sesuatu normal baru, Wak, Ya, betul. Wak, kalau dalam aspek lain, apabila sebulan setengah itu sudah pasti perubahan masyarakat tu berlaku macam-macam. Dah sebulan tak kerja, minggu depan kalau katanya boleh bekerja, tetapi ada juga yang kita tahu ada hilang mata pencarian, hilang pekerjaan dan sebagainya. Anak-anak buah Wak di kampung itu ada tak masalah yang sebegitu? Ataupun ada tak cerita-cerita yang yang menuntut perhatian masyarakat dan juga perhatian ketua kampung sendiri, Wak? Bagi anak buah saya, majoritinya kira 80% bekerja di ladang kita sendiri, kerja kelapa sawit ataupun bertani, tanam sayur, bela ternakan, lembu, kambing, ayam apa. Majoritinya memang ramai yang bekerja di dalam kampung. Dan ada juga segelintir yang bekerja di luar, umpamanya kerja di pelabuhan ataupun kerja di pelabuhan ataupun sebagainya, ataupun kilang-kilang mana yang dibuka. Jadi mereka tu nampaknya tidak kehilangan pekerjaan. Pihak majikan dia memberitahu saya agar anak buahnya mohon dilepaskan untuk bekerja, dan ketua kampung adalah buat satu surat untuk pelepasan mereka, pengakuan atau sokongan. Bagi penduduk tempat saya, soal pekerjaan memang tak ada yang nampak hilang lah. Cuma sekarang ni sebulan ni yang bekerja sendiri ni nampaknya memang putus pendapatan lah. Sebabnya kelapa sawit, yang mana kerja kelapa sawit tu tak boleh petik buahnya, tak boleh dijual. Mana yang tanam sayur pun sayurnya tak boleh dijual. Terpaksalah diagih-agihkan kepada orang-orang kampung, disedekahkan kepada orang-orang kampung. Itu aja. Jadi
mata pencarian agak merundung sikit lah di tempat saya ni lah. Wak, kalau yang bekerja sendiri, yang tanam sawit, kalau yang tanam sayur tu tadi Wak kata tanam sayur tak berniaga tapi agih-agihkan sedekah bersama dengan orang-orang kampung. Jadi bagaimana kita nak memikirkan mata pencarian mereka itu? Kalau pihak agensi kerajaan mendengar ini, apa yang perlu dibantu? Cara macam mana mereka ni perlu dibantu? Kerana hasil mereka ada tetapi mereka tidak dapat keluar ataupun mereka tidak dapat berjual. Jadi apabila minggu depan katanya sektor perniagaan boleh dibuka sedikit sebanyak, boleh dilakukan, bagaimana mereka ini perlu dibantu dan juga dimudahkan cara mereka untuk berjual beli, Wak? Sebenarnya mereka yang ada tanaman umpamanya sayur ataupun IKS yang buat-buat kuih ni, pihak PAMA dia akan berunding dengan Jabatan Pertanian, dia akan beli. Dia akan beli barangan mereka tu dan akan dibeli dan akan diagihkan kepada orang kampung juga. Jadi maknanya pengusaha tu dapat jualan jugalah daripada PAMA ataupun pertanian, pejabat pertanian itulah. Tapi kalau kalau untuk ibu bapa, kalau dekat kampung tu mungkin ada ramai juga warga mas dan mereka ini yang perlu dilindungi supaya tidak dikena COVID, dan juga anak-anak mereka mungkin ada di luar kampung dan sebagainya. Jadi bagaimana komunikasi mereka tu, kebajikan mereka itu dijaga dan juga anak-anak mereka rasa selamat bahawa ibu bapa mereka dijaga dengan baik, Wak? Itu adalah tanggungjawab kita sebagai ketua kampung, dan kita arahkan pada anggota-anggota rela kita untuk memantau orang-orang tua yang ditinggal anak-anaknya bekerja di luar. Jadi soal kebajikan dia, umpamanya dia sakit, kita akan hantar ke klinik. Hantar buat saringan, kita akan hantar dan ambil. Kemudian jenis makanan, kita pun anggota rela tu akan salurkan setiap hari, akan disalurkan makanan kering ataupun makanan basah. Jadi bagi saya, orang-orang kampung yang ditinggal anaknya bekerja di luar, itu adalah tanggungjawab masyarakat, mak saya lah. Itu memang tak ada masalah lah bagi saya lah. Macam mana ini boleh dicontohi oleh kampung-kampung yang lain? Contohnya, Wak, supaya memastikan bahawa akhirnya nanti normal baru ini ialah kita kena menjaga orang di sekeliling kita. Jiran kita, sakit pening mereka, makan minum mereka. Kerana komuniti itu perlu dikuatkan. Kita juga kena tahu mereka ni sakit, ada simptom COVID ke tidak. Jadi apa strategi ataupun apa cara, tips daripada Wak lah supaya dapat dicontohi oleh ketua-ketua kampung lain, penduduk-penduduk kampung lain di seluruh Malaysia ni, Wak? Bagi saya ini adalah daripada pemimpin kita juga, umpamanya macam pegawai daerah, pengulu ataupun itu mesti kena diarahkan kepada ketua-ketua kampung, dan ketua kampung akan dihebahkanlah pada anak-anak buah kita yang mana contohnya macam ahli-ahli belia, ahli-ahli KRT, rela. Jadi sekiranya ada orang-orang tua yang terlantar ke apa, itu bukan tanggungjawab anak. Memang anak sebabnya jauh pada mereka. Jadi mereka itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita kena faham apa kehendak orang-orang tua tu. Sekiranya dia sakit, kita kena jenguk. Walaupun dia sihat, tak sakit, kita kena pantau dia. 2 hari, 3 hari kita kena jenguk. Jadi nasihat saya kepada pandangan saya kepada ketua kampung semua kena jagalah anak-anak buah, tak kira budak anak muda ke, orang-orang tua ke, ibu-ibu tunggal ke mana, tak kira lah. Semua itu adalah tanggungjawab yang telah diamanahkan pada kita lah. Wak, kalau kita lihat di hari-hari mendatang, minggu-minggu yang mendatang, kita tahu PKP ini akan semakin lama semakin dilonggarkan. Kita nak memastikan bahawa semua orang boleh cari duit, ada pendapatan, kita boleh bergerak. Tetapi bagaimana Wak nak memastikan bahawa yang paling penting untuk diingatkan bahawa kita jaga diri kita supaya tak kena COVID-19 ini semula, dan ini tidak menjadi penularan yang teruk seperti yang berlaku sebulan yang lalu contohnya. Jadi bagaimana Wak nak merasakan bahawa nak sama-sama ingatkan bahawa ada kebebasan sedikit tetapi kena sentiasa beringat kita kena jaga kesihatan kita, kita kena elakkan diri kita menjadi mangsa dan juga terkena simptom ni, Wak. Itu bagi saya, didikan akan dimulakan apabila masjid dan surau mula diimarahkan semula.
Apabila didikan suatu solat berjaya diterapkan, penduduk akan mula faham dan berubah. Selain itu, penerangan berterusan dan pemantauan berterusan adalah lebih kerap dilakukan, terutama ketika mereka melakukan urusan harian, iaitu ketika di pasar raya dan membeli barang-barang di kedai. Teguran harus diberikan secara terus agar mereka sedar akan kesalahan mereka. Terakhir sekali Wak, dalam masa seminit kalau dapat diceritakan, apa harapan Wak, cerita mengenai pengalaman dan juga mungkin juga dapat disampaikan harapan serta saranan kepada masyarakat seluruhnya bahawa kita masih lagi perlu menjaga diri kita, jaga kesihatan walaupun ada kelonggaran daripada segi PKP dan sebagainya, Wak. Harapan saya secara umumnya melihat PKPD di kawasan saya ini memberi satu perubahan gaya hidup yang amat ketara. Namun demi kebaikan seluruh penduduk, saya menyokong tindakan pihak berkuasa juga. Pihak berkuasa menyokong tindakan pihak berkuasa yang mana yang telah diarahkan. Hasil dari keputusan tepat dari pihak berkuasa akan memantapkan kawasan sebagai kawasan PKPD. Kita dapat melihat penurunan besar yang habislah, maksud saya begitu. Lagi kita berterima kasih kepada Kementerian Kesihatan, PDRN, ATM ataupun anggota rela dan KRT semualah. Jadi yang menggembling tenaga bersama membantu kita dalam keadaan kena COVID ni lah. Jadi terutama lagi pada YB saya, Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen Sebarenggam ni, dia sentiasa memberi sokongan agar anak-anak buahnya sentiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan tak tertekan. Jadi dia pun sentiasa membantu saya dalam keadaan ini. Itulah pesanan saya lah. Wak, terima kasih kerana sudi berbual dan juga bercerita kisah dari kampung Datuk Ibrahim Majid bersama kami dalam Buletin Awani Khas pada petang ini, tengah hari ini. Terima kasih Wak, jaga kesihatan, jaga anak buah. Semoga semuanya dapat memulakan aktiviti, contohnya mencari pendapatan dengan lebih baik. Terima kasih Wak kerana sudi bersama kami. Itu dia. InsyaAllah.